Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke webinar Teknik Gandaan KWSP daripada 10,000 kepada 20,000. Alright, before we start, let's chill in dengan some video. Kerajaan bersetuju benarkan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Dalam buku Rich Dad Poor Dad daripada Robert Kiyosaki, apa membezakan di antara orang kaya dan orang biasa? Orang biasa apabila mendapat income, dia akan belanja dulu hutang-hutang dan selebihnya baru dibelanja. Tapi berbeza dengan orang kaya. Orang kaya bila dapat duit, dia tak belanja dulu. Dijanakan duit itu, hasil daripada duit itu, profit yang dia dapat perlu dibelanjakan. Jadi, saya akan bongkarkan rahsia bagaimana duit yang anda dapat tu kita gandakan sekali ganda dan baru kita belanja. Untuk webinar percuma ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak gandakan RM10,000 kepada RM20,000 dalam 3 bulan. Dan itulah apa prinsip yang guna pakai oleh orang kaya supaya mereka tetap kaya. Baik, kita jumpa dalam webinar Sabtu ini, 26 Mac, 9 malam. Jumpa anda di sana. Kerajaan bersetuju membenarkan. Okay, alright. Selamat datang. Teknik gandakan KWSP 10,000 kepada 20,000 dalam 3 bulan. Alright, saya memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Haziq, founder kepada Six Digit Club. Baik, untuk perhatian, yang pertama, untuk webinar kali ini, kita tidak akan nyatakan teknikal yang mendalam untuk menghormati bagi yang masih baru dalam dunia ini. Yang kedua, kita tidak akan discuss mengenai pemilihan yang terbaik buat masa ini, bagaimana teknik yang secara detail untuk menggandakan wang anda. Yang ketiga, untuk webinar ini, soal jawab di akhir webinar, anda boleh bertanyakan soalan, kumpul soalan, tetapi kita akan menjawabnya dalam sesi question and answer. Dan sepanjang dalam webinar ini, minta perhatian semua untuk mutekan mic sepanjang webinar dilangsungkan. Dan semasa question and answer, anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, boleh open mic lah untuk tanya ataupun nak chat pun boleh. Alright, kita ada satu event yang best. So sebelum sesi question and answer, kita akan buat lucky draw sempena hadiah hari raya lah untuk kepada peserta-peserta webinar kali ini. Alright, so saya ingin memperkenalkan diri saya. Kita tengok video ini. Hai, Haziq, Sarawak, all engage.
Harap anda semua saya ringkaskan berkenaan dengan diri saya, di mana saya pernah mengalami kesusahan yang teruk. Namun tiada siapa yang saya maklumkan termasuk ibu bapa saya sendiri, sehingga saya dapat menyelesaikan hutang-hutang jahat, iaitu hutang yang saya pinjamkan kepada rakan-rakan saya. Saya buat loan, pelbagai jenis loan, dan saya bagi pada rakan saya, kawan baik, tapi alangkah bila dapat duit buta kan, jadi tinggalkan saya. Jadi itulah 50% daripada gaji saya gunakan untuk bayar segala hutang-hutang jahat tersebut, komitmen. Namun begitu, itu orang kata satu milestone step di mana saya pergi banyak belajar tentang personal growth, belajar pasal business, dan alhamdulillah, mujur saya telah menemui kripto sejak tahun 2015, di mana pada masa itu harga kripto terlalu murah. Namun semua pada masa itu semua cakap kripto is kata scam dan sebagainya. Namun saya nampak opportunity yang ada di situ, dan saya teruskan belajar dan in this journey together. So sekarang saya dah dalam 7 tahun dalam cryptocurrency, dan alhamdulillah 2 tahun lepas saya dah berjaya membuat 1 juta yang pertama, dan segala hutang saya telah selesai. Dan apa yang menariknya, saya bukannya businessman, saya adalah orang yang just makan gaji macam biasa. Namun sebelum ni saya hanya underdog, which is saya tak maklum kepada sesiapa. Saya buat duit secara senyap. Namun apabila melihat pakcik saya, rakan saya yang tertipu dengan scam kripto, dan ada juga yang main sendiri tapi gagal, menemui jalan buntu, sebab banyak perkara-perkara dalam kripto ini yang begitu berisiko. Namun untuk player baru memang tidak susah untuk kenal pasti dan sebagainya. Jadi oleh itulah idea penembusan Seed Digi Club ini untuk membantu lebih ramai lagi yang di luar sana untuk celik ilmu kewangan, dan bagaimana walaupun anda makan gaji, anda boleh menjadi jutawan, dan segala hutang-hutang yang anda boleh settlekan dengan mudah. Alright, itu adalah sedikit. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, dalam webinar ini anda akan selalu dengar perkataan ini. Jadi saya akan terangkan agar sepanjang dalam webinar ini anda faham dan tahu apa definisi dia. Baik, ada satu perkataan yang saya akan selalu tekankan dalam webinar ini, cryptocurrency. So, cryptocurrency ini adalah teknologi disruptif dalam perbankan, dalam games, social media, security, insurance, dan segala-galanya yang ada dalam sekarang ini. Namun, cryptocurrency ini masih lagi dalam fasa permulaan, belum fully adopt, belum fully matured, terlalu banyak lagi gap yang perlu diperbaiki, dan lagi banyak pembangunan yang perlu dilakukan. Apa yang penting dalam cryptocurrency ini untuk anda faham, dia adalah teknologi yang sangat-sangat disruptif dan akan mengubah corak kehidupan kita pada masa akan datang. Baik, itu adalah cryptocurrency, dan let's go into the webinar. Tajuk kita pada malam ini iaitu bagaimana nak gandakan KWSP anda, alright, dalam masa 3 bulan. Baik, KWSP kita sedia maklum pada bulan April, PM telah mengumumkan memberi kepada rakyat boleh keluar KWSP 10,000 dalam akaun 2. Namun jika akaun 2 tidak cukup, anda boleh tarik daripada akaun 1 untuk mencukupkan 10,000 tersebut. Dan 10,000 tersebut kita boleh keluarkan dijangka pada 26 April. Namun boleh apply bermula 1st of April. Baik, kita lihat sebelum anda pergi lebih jauh, sebelum anda fikir bagaimana nak gandakan dan sebagainya, anda fikir semula, jika anda tak keluarkan KWSP anda, berapa yang anda boleh dapat? Jadi kalau kita lihat kat sini, dengan annual interest rate 5.5%, dengan principal amount RM10,000 tu, dalam masa 30 tahun, anda biar saja 30 tahun tu akan berganda menjadi hampir RM40,000, which means that 10,000 anda akan berganda jadi 4 kali ganda. Namun tempoh ini dalam masa 30 tahun.
Alright. Okey. Baik. Namun, jika anda pilih nak keluarkan KWSP anda itu, apa yang option-option pilihan-pilihan yang anda boleh lakukan? Yang pertama, ini adalah paling basic sekali. Jika anda tidak bekerja, jika anda tidak cukup wang untuk makan dan minum, utamakan perkara ini dulu kerana ini adalah keperluan asas untuk survival. Nak bayar makan minum, pampers anak, botol susu dan sebagainya. Jika ada apa-apa pelaburan, stop dan fokus keperluan. Mana-mana ilmu instrumen kewangan, yang pertama adalah keperluan. Baik? Belanjakan untuk keperluan. Namun, jika anda bukan dalam kategori ini, anda bekerja, gaji cukup dan sebagainya dan ada ekstra 10,000 daripada KWSP. Right, kita pergi ke next. Yang seterusnya, anda boleh belajar belanja untuk keinginan anda. Ini adalah kehendak. Right, anda boleh pergi melancong. Anda boleh beli PS5, siapa-siapa yang mengidam PS5 tu dah cukup duit nak beli, ataupun nak beli iPhone 13. 10,000 ni memang cukup nak beli iPhone 13. Alright. Ini adalah kehendak jika anda ingin menunaikan kehendak anda. Alright. Tapi ada juga kalau anda tidak anda ingin pergi lebih jauh, anda ingin pergi lebih jauh dan anda boleh gunakan RM10,000 anda itu untuk selesaikan loan settlement anda. Dalam instrumen kewangan, loan interest rate yang paling tinggi adalah credit card. Jika anda ada credit card settlement yang masih berbaki within RM10,000, saya cadangkan untuk anda selesaikan terus loan anda kerana interest daripada credit card itu sangat-sangat tinggi, iaitu 17%. Ataupun jika anda ada loan kereta yang berbaki within RM10,000, anda boleh gunakan RM10,000 anda itu untuk early settlement hutang anda. Kerana apa? Kerana anda akan mendapat rebate. Right? Namun, jika anda tidak ingin, anda bukan dalam kategori ini, anda boleh pergi ke next step yang seterusnya, iaitu anda boleh gunakan RM10,000 anda itu untuk membeli emas. Kenapa? Emas ini adalah kalis inflasi dan emas ini anda simpan sahaja untuk masa hadapan. Alright. Namun begitu, ada satu lagi teknik di mana saya gunakan teknik ini. Saya berjaya menyelesaikan hutang jahat saya dan saya juga berjaya menjadi jutawan walaupun kerja makan gaji dengan cara gandakan simpanan anda. Gandakan simpanan ini ia agak berisiko, namun jika anda ada ilmu, tahu teknik, strategi dan sebagainya, anda boleh gunakan teknik ini. Dan teknik ini, apa yang saya belajar, teknik ini adalah perkara biasa yang diguna pakai oleh orang-orang kaya. Dan dalam buku Robert Kiyosaki pun menunjukkan dalam cash flow diagram, orang kaya ni dia macam ni tau. Dia dapat income, dia tak belanja dulu. Dia akan letak ke dalam aset, di mana aset itu akan generate cash. Dan income daripada aset itu, which is dalam bahasa kewangan kita panggil profit. Profit itulah yang diguna pakai untuk belanja segala komitmen, segala hutang-hutang, makan minum dan sebagainya. Itulah kenapa orang kaya makin kaya, sebab income yang datang dia tak pernah habis sebab dia sentiasa menggandakan aset-aset dia. Alright. Jom kita tengok bagaimana nak gandakan kewangan dalam 3 bulan. 3 bulan ni agak cepat tau. Kalau nak pakai ASB ataupun KWSP, nak gandakan sahaja memerlukan lebih 14 tahun. Kalau kita kira berdasarkan rule 72, mengambil masa 14 tahun. Tapi teknik untuk gandakan kewangan, jadi 10,000 kepada 20,000 ni dalam masa 3 bulan ni agak cepat. Dan namun ada cara-cara dan kaedah yang saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh gandakan kewangan anda dalam masa 3 bulan. Ada 3 kaedah. Yang pertama, anda menggunakan cryptocurrency untuk gandakan kewangan. Yang kedua, anda boleh membuat forex exchange trading. Yang ketiga, anda boleh bermain saham. Ketiga-tiga ini adalah instrumen kewangan yang berisiko. Untuk saya ingin tekankan lagi, 3 instrumen kewangan ini adalah sangat-sangat berisiko. Dan namun walaupun ia sangat berisiko, tetapi reward dia sangat-sangat besar. Namun kenapa
ada je yang berjaya dalam instrumen ini sebab mereka ada ilmu dan pengalaman bagaimana nak mengatasi perkara ini. Namun untuk malam ini, saya hanya mentekankan cryptocurrency kerana saya dah 7 tahun dalam cryptocurrency dan cryptocurrency inilah yang mengubah hidup saya daripada berhutang beratus ribu ringgit kepada positif jutaan ringgit. Dan dalam cryptocurrency ni, apa yang seronok dalam cryptocurrency ni, dia apa yang konsep dan rule dan strategi yang saya amalkan dia adalah only profit sahaja, no loss. Maksudnya begini, jika anda membeli Ethereum, alright, ataupun Bitcoin, anda beli Ethereum dan Ethereum ni adalah cryptocurrency ya, satu daripada cryptocurrency. Nombor satu paling famous Bitcoin, nombor dua Ethereum. Saya bagi contoh Ethereum Alright. Contoh jika anda beli Ethereum pada harga, contoh harga sekarang kalau ringgit Malaysia dalam 13,200 ringgit Malaysia Alright. Kemudian esok lusa harga jatuh, anda dah beli. Jadi jika anda jual masa harga jatuh, anda ada kerugian. Sebab tu dalam cryptocurrency ni, untuk teknik saya only profit no loss, bila mana harga jatuh, kita tidak menjual, kita biar saja. Itu dah dalam kalau anda lihat dalam cryptocurrency ni namanya cakap hold. Dan itulah saya fundamental dalam cryptocurrency adalah hodler, simpan saja. Sebab kita nak elak daripada loss. Namun jika dia profit, kalau dia harga dia naik, kita boleh menjual. Jadi ia akan menjadi profit. Jadi cryptocurrency ni bukannya kontrak dan sebagainya, dan anda memiliki that volume kripto tersebut dan anda boleh simpan selama-lama yang anda inginkan. Baik, mari kita lihat kesan perkembangan cryptocurrency punya teknologi ni. Okey, untuk pengetahuan anda, cryptocurrency ni ada 17,000. Baik, dan saya hanya tunjukkan 5 sahaja. 5 sahaja Dan kita buat satu senario di mana 21 Julai tahun lepas sehingga 21 Oktober, iaitu selama 3 bulan. Alright. Dan kita boleh lihat di sini, Solana gandaan dia 6.89, Avax gandaan dia 5.98, Polygon ataupun bahasa dalam kripto dia adalah Matic 1.96, Near, Phantom gandaan dia 5.8. Dan untuk pengetahuan anda, jika anda meletak RM1,000, anda beli Solana dan anda simpan selama 3 bulan, baru anda jual RM10,000 anda itu bukannya menjadi RM20,000. Bahkan ia akan menjadi RM68,900. 6.8 kali ganda. Termasuk Avax 59,800. Polygon hampir-hampir nak berganda jadi 19,600. Near 51,900 dan Phantom FTM ia akan menjadi 81,100. Pelik kan? Saya ingin mengajarkan anda nak menggandakan dalam masa 3 bulan. Tapi kita lihat kat sini, dalam masa 3 bulan bukannya gandaan 2, bahkan gandaan 6, gandaan 5 dan gandaan 8. Dalam cryptocurrency, benda ini adalah possible. Saya akan tunjukkan kenapa ia possible. Baik, ini adalah graf teknologi adoption curve, iaitu yang bawah sini adalah internet user, dan yang sini adalah grow dalam cryptocurrency. Dan kalau anda lihat internet, kita sudah menggunakan internet, internet ni sudah berada dalam dunia ini sejak 1992, iaitu internet sudah berumur 30 tahun. Right. Dan kita lihat internet pada 1997, alright. Pada 1997 user internet adalah 100 juta lebih. Dan anda boleh bayangkan pada 1997, kalau saya masih lagi darjah 2, di mana saya ingat lagi saya tidak ada komputer, tidak ada internet pun masa-masa itu. Alright. Dan kita lihat user sekarang ini, kalau kita lihat compare umur internet dan umur kripto. Kita sekarang ni umpama untuk kripto kita sekarang ni umpama internet user pada tahun 1997. Alright, which is dekat sini. Dan kita masih ada banyak lagi growth yang kita boleh lihat yang besar di sini, which is kalau kita lihat sini 80% average yearly growth.
Sebab itu, kalau anda lihat harga kripto daripada dulu dengan sekarang tak akan turun. Maksudnya Bitcoin yang sekarang tidak akan lebih rendah daripada Bitcoin pada masa 3-4 tahun yang lepas. Sebab user kripto semakin ramai. Alright, user kripto semakin ramai. Namun, adakah ia cukup ramai? Tidak. Masih awal. Sebab itulah bila ia masih awal, jika kita terlibat dalam perjalanan cryptocurrency ini, kita akan melihat grow yang sangat-sangat besar. Sebab itulah daripada perjalanan kripto saya pada masa 2015, gandaan yang saya perolehi daripada Bitcoin, Ethereum, gandaannya bukannya 10, gandaannya bukan 100 dan gandaannya bukan 1000 kali ganda, bahkan lebih daripada 1000 kali ganda. Sebab itu agak mudah untuk saya menjadi jutawan walaupun modal hanya sedikit saja pada masa itu. Sebab grow kripto ini sangat-sangat besar dan kita masih lagi ada ruang yang besar dalam cryptocurrency ini. Alright, modal saya pada masa itu hanya dalam beribu ringgit sahaja. Tapi namun lebihan simpanan kita saya letak dalam ASB. Sebab itulah saya punya ni tak besar. Kalau tak saya boleh capai dalam 25 million US dollar. Itu antara benda yang saya menyesal. Alright. Okay. Cryptocurrency ini dia adalah volume. Anda memiliki cryptocurrency ini dan anda ada urusan jual beli yang sah. Dan segala transaksi anda adalah direkodkan. Satu dunia boleh rekod. Dan sebab itulah kalau kita lihat panel syariah mengatakan ia halal. Namun dalam kripto ni ada 17,000 kripto dan tak semuanya halal sebab kita kena lihat ada apa unsur-unsur teknologi yang diguna pakai. Ada yang menggunakan riba, so haram. Ada yang syubhah, so haram. So sebab itulah kripto ni bukan sebarang je kita boleh beli, bukan sebarang je kita boleh trading. Kita kena lihat faktor-faktor tersebut. Dan kita ada list dia. Baik, dan kita lihat sini untuk saya relate dengan teknologi. Anda lihat graf sebelum ini, internet. Alright, internet punya grow kan. Disebabkan internet punya grow is quite important sekarang ini. Sampaikan sekarang ini, jika anda NGO, jika anda berkeluarga, syarikat, kerajaan, semuanya wajib ada internet. Sampaikan setiap handphone sekarang wajib ada mobile data. Sampaikan setiap service provider akan bersaing dengan memberikan, kalau pakai ini servis data gig dia lebih besar dan sebagainya. Dan ini menampakkan betapa pentingnya internet pada masa sekarang. Dan kita lihat company-company yang terbesar sekarang ini, the world 100 biggest company adalah dimiliki oleh company-company yang related dengan teknologi. Dan teknologi yang mereka evolve ini sangat-sangat berkait rapat dengan internet. Kita lihat company yang paling kaya dalam dunia sekarang ini adalah Apple. Apple telah mencapai cash reserve 2.1 trilion US dollar. So bagaimana Apple ini terlalu banyak menjanakan kewangan mereka? Benda paling simple yang antara sumber yang saya ketahui bagaimana Apple boleh mendapat cash, boleh mendapatkan income yang sebesar itu sebab setiap bulan saya pun pengguna Apple, kita ada iCloud. iCloud itu kita perlu bayar. Alright, iTunes kita perlu bayar setiap bulan. Jadi setiap bulan income masuk dalam Apple. Sebab itulah Apple ni semakin lama semakin kaya dan sehingga ke hari ini Apple adalah company yang terkaya di dunia. Seterusnya kita lihat Microsoft, Windows, Alphabet. Alphabet ni adalah company seperti Google, YouTube. Itu adalah company Alphabet, alright? Dan Facebook. Amazon juga. Amazon pun adalah e-commerce melibatkan internet. Tesla pun melibatkan internet. Kalau anda lihat, kalau anda rasa ia kereta company, anda silap. Tesla is not a car company, is a data company. Itu menyebabkan harga Tesla semakin naik. Alright, is a data company yang link setiap perjalanan pengguna Tesla jalankan, dia akan scan dan dia akan hantar data kepada center. Dan di situlah dia akan corakkan jalan, dia akan corakkan AI dia dan sebagainya. Is a data company, Tesla. Sebab tu kalau anda lihat company-company yang terlibat dalam teknologi ini akan pergi jauh. Namun internet adalah sekarang. What happened?
in the future. Alright, in the future is cryptocurrency technology. Ada banyak gila cryptocurrency yang provide, yang ada teknologi yang tersendiri. Ada yang mengubahkan dari segi DeFi, ada yang dari segi metaverse, gaming, ada yang buat web 3.0. Dan itu ada kategori-kategori besar. Kalau kita go into detail, ada banyak lagi function-function, fungsi-fungsi tertentu dalam setiap cryptocurrency teknologi ini. Dan apa yang saya boleh katakan, ia masih lagi belum matang. Dan sebab itulah harga sekarang walaupun anda lihat mahal, tapi bagi saya sangat-sangat murah dan banyak lagi potensi grow yang kita boleh lihat. Baik, ini adalah contoh Bitcoin market price. Dulu, masa saya main Bitcoin pada tahun 2015, pada masa itu memang main Bitcoin ni macam orang kata apa, macam orang kata mafia, black market. Sebab nak beli kripto pun anda kena pakai VPN, tak boleh pakai internet biasa. Ia sangat-sangat kata macam underdog, memang underground. Dan pada masa itu memang tidak ada mentor, tidak ada orang yang ajar. Kena explore sendiri. Jadi, tapi yang seronok dia pada masa ini, Bitcoin kalau tukar dalam ringgit Malaysia hanyalah sekitar RM400 begitu untuk satu Bitcoin. Alright. Dan kita lihat pada tahun 2017 dia sudah naik harga. Kenapa sudah naik harga? Sebab user kripto ini semakin meningkat. Alright, user kripto semakin meningkat. Kalau anda lihat dalam graf yang saya tunjuk sebelum ini, di mana user kripto kan dia growing kan. Macam tu juga internet pun growing. So bila user semakin meningkat, user kripto semakin meningkat, harga akan meningkat. Right, dan makin lama makin meningkat. Dan kalau kita lihat kat sini, dekat sini adalah retailer. Maksudnya orang yang bermain secara perseorangan seperti saya. Dan pada masa kat sini, institution, company besar mula beli. Right, tapi tak banyak. Baru berapa company je beli. Sebab tu harga naik dan harga turun. Masa kat sini adalah changing hand. Changing hand di antara retailer. Retailer yang main kat sini dah untung banyak kat sini, so jual. Dan kalau lihat kat sini kenapa harga naik banyak? Sebab dekat sini user semakin meningkat. Dan untuk pengetahuan anda, dalam masa dalam tahun lepas 2021, dalam masa beberapa bulan sahaja user kripto meningkat sebanyak 100 juta setiap beberapa bulan. Dalam 3-4 bulan saja dah capai 100 juta dah. Terlalu laju user kripto meningkat, user dalam cryptocurrency ini. Sebab itulah harga dia meningkat. Dan kenapa orang pergi ke kripto? Sebab dalam example dalam Bitcoin dia punya supply dia adalah sangat-sangat limited. Adalah sangat-sangat limited. Berbanding dengan saham, syarikat boleh keluarkan ekstra saham. Alright, ataupun wang kertas. Wang kertas government boleh print duit sebanyak mana yang dia boleh, sebanyak mana yang dia suka. Namun tidak seperti Bitcoin. Bitcoin dia punya supply dia sangat-sangat terhad. Alright, dan dia tak akan bertambah. Sebab itulah dia dipanggil scarcity. Dan user dalam kripto ini semakin meningkat. Saya ingin beritahu kepada anda, anda boleh lihat pada tahun 2030 dan ke atas, saya percaya harga satu Bitcoin boleh mencapai lebih 1 juta US dollar. Okay, sebab adoption orang yang dah ada crypto wallet ini semakin banyak pada masa itu. Dan sekarang kalau anda lihat kat sini, government sudah mula masuk dalam cryptocurrency. Jadi saya ingin tanyakan, apakah pilihan anda? Adakah anda ingin simpan dalam QSP? Dan saya cadangkan jika anda tidak mahu ambil risiko dan anda tidak mahu belajar pasal ilmu-ilmu ini, saya cadangkan simpan sahaja dalam QSP. Tidak apa, sebab ia selamat. Namun, dalam masa 30 tahun, anda hanya boleh gandakan sebanyak 4 kali ganda sahaja. Ataupun anda nak simpan ASB. ASB dia punya grow rate pun sama seperti KWSP. Ataupun anda ingin menyimpan emas. Emas grow pun semakin okey, semakin meningkat sebab apa? Inflation rate semakin tinggi. Ataupun anda ingin menggunakan debt consolidation untuk selesaikan hutang-hutang jahat anda. Ini jika anda perlukan 10,000 untuk survival, gunakan ia dahulu. Janganlah fikir pasal benda lain. Uruskan kehidupan anda dahulu. Itu survival. Ataupun anda ingin menunaikan hak keperluan anda. Bukan keperluan, kehendak anda. Ingin enjoy, ingin PS5, ingin semuanya. Itu terpulang pilihan masing-masing. Ataupun anda ingin simpan dalam bank. Anda simpan dalam bank tak guna sebab inflation rate dekat Malaysia dalam 2.5%.
So jika anda simpan dalam bank dengan dividen bank bagi pun dalam keadaan saving sangat-sangat sikit, jadi kuasa membeli anda semakin kurang pada masa akan datang. Baik, itu adalah pilihan-pilihan yang anda boleh gunakan untuk RM10,000 anda. Ataupun anda ingin menjadi sebahagian daripada mass adoption ini, iaitu menggunakan blockchain teknologi, di mana pada masa akan datang, dalam masa beberapa tahun lagi, kita akan dapat membuat 100 kali ganda grow. Bermaksud RM10,000 anda itu, kita boleh jadikan ia sebagai RM1 juta Malaysia. Alright, perbahasan ini agak panjang, saya tidak akan cerita detail. Namun dalam kelas saya dah tunjukkan bukti bagaimana ia boleh menjadi 100x. Dan ini mungkin adalah kali terakhir yang kita akan lihat 100x dalam masa 2-3 tahun lagi. Jadi ini saya ingin kenalkan sikit pasal Synergy Club dengan ilmu dan amal kejayaan datang wujud. Sebab inilah antara sebab kenapa saya boleh keluar daripada hutang jahat, hutang yang sangat-sangat jahat. Berhutang demi kawan baik namun ditipu. Right? Cara saya menyelesaikan masalah itu bukannya dengan benda lain, hanya saya fokus dengan belajar, sentiasa belajar dan beramal. Kita belajar teknik ni, kita belajar tu dan sebagainya, dan kejayaan tiba-tiba datang dan anda tak sedar anda sudah berjaya. Namun apa benda yang paling penting di sini, mindset anda sudah berubah. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat, saya lihat diri saya lah. Dulu saya ingin sangat nak beli Mercedes dan sebagainya, tapi sekarang saya masih lagi menggunakan Azia saya. Dan saya punya target, selagi saya tidak mencapai balik 25 million US dollar, saya akan menggunakan Azia saya. Saya sebab untuk redeem penyesalan saya pada masa dulu, sebab saya tahu tapi saya tidak all out, masih lagi simpan dalam ASB. Itu adalah penyesalan yang berlaku pada diri saya. Baik, untuk Synergy Club, ini adalah satu komuniti dan ia adalah keahlian seumur hidup. Dan kenapa keahlian seumur hidup? Sebab kita nak jadikan komuniti ini orang yang berjaya dalam segi financial, boleh sertakan hutang jahat, boleh menjadi jutawan. Alright. Namun dalam Synergy Club ini, ia adalah bukan investment company. Kita ajar, kita didik, kita coaching sampai anda boleh buat sendiri. Okey, untuk misi kami iaitu mencapai 6 digit income dalam setahun, tak mungkin dalam 50% saja KPI yang kami letakkan, sebab untuk tahun ini grow yang kita dapat lihat adalah sebanyak 10x sahaja maksimum. Jadi untuk anda membuat 6 digit dalam tahun ini, anda memerlukan modal RM10,000, which is agak besar. Jadi untuk ini memang agak susah. Namun untuk visi kami iaitu belajar dan buat sendiri sampai jadi jutawan pada 2025 sehingga 2026, ini kita letakkan KPI 90%. Kerana apa? Benda ini saya sangat-sangat yakin ramai yang boleh menjadi jutawan dalam komuniti ini. Dengan setahun kita belajar habis-habisan dan kita buat all out pada the right timing, when the buran is started, government dah start implement, dan that's it. Kita akan gandakan sampai 100x punya growing. Jadi untuk Synergy Club ni, kenapa saya buat Synergy Club ni? Sebab saya selama ni main seorang je, tak berminat pun nak bantu orang, sebab yalah saya senyap pun buat apa nak bantu orang, tapi disebabkan ramai yang ditipu, ramai yang kena scam, banyak juga koin-koin kripto yang rug pull yang maksudnya scam anda beli anda tak boleh jual, tu anda akan kerugian besar. Jadi risiko dan kriptonya agak besar. Sebab itulah saya buat Synergy Club ni agar dapat guide member komuniti Synergy Club ini untuk mencapai target jutawan pada tahun 2025 2026. Right, jadi tak best kalau saya cakap disebab saya founder dan saya dah mencapai kejayaan kan. Jadi kita lihat apa kata daripada ahli Synergy Club itu sendiri. Alright, dan before itu kita nak jemput Syukri. Syukri boleh buka webcam? Hello, yep, kejap. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alright, Syukri. Syukri, saya ingin tanyakan soalan pada Syukri. So Syukri, bila kau join Synergy Club ni? Okay, so saya join Haziq tahun 2021, Julai tahun 2021, tahun lepas.
time tu ada berapa, tak sampai 10 orang members. So sebab saya terlalu saya belajar, saya research sendiri pasal Bitcoin. So saya research pasal teknologi tu sendiri lah. So saya rasa macam teknologi ni tak boleh diberhentikan lah. Macam tak logik lah kalau benda ni hilang lah. Dia macam internet lah. Dia macam unstoppable lah. That's why saya join Haziq untuk belajar lebih dalam lah pasal Bitcoin lah. Syukri, so apa perubahan financially yang berlaku bila join CDG Club? Okay, so first saya memang nak belajar pasal Bitcoin tu lah, cryptocurrency sendiri lah, macam mana teknologi cryptocurrency tu. Second, lagi satu kenapa saya buat keputusan nak join, masa time tu isteri saya berhenti kerja. So masa tu gaji isteri saya lebih banyak daripada saya lah. So financial dalam keluarga tu agak terjejas lah. So saya rasa saya perlu buat sesuatu lah. Selalunya bila kita akan buat keputusan adalah bila kita terdesak kan. So saya rasa saya kena buat sesuatu untuk cari option untuk duit lebih lah. And Haziq time tu bulan 7 tahun lepas dia cakap kita akan ada bull run. And so saya join because of that. And saya boleh cakap that saya alhamdulillah dah buat 5 figure daripada bulan 7 sampai bulan 11 tahun lepas. And this upcoming another bulan that coming is looking forward to make 6 figure lah kali ni. Yep. So nak cakap pasal financial tu lebih stabil lah. Alhamdulillah. Syuk, masa buat 5 figures tu berapa capital Syuk? Dan berapa gandaan yang dapat buat masa bulan lepas? Okay, so masa bulan 7 time tu saya letak RM5,000. So 100% lah, 100%, so basically RM10,000. Tapi itu sebenarnya duit saya sajalah. Wife saya ada duit simpanan pun saya cakap buat benda sama. So basically we roughly make RM10,000 lah combine kan. So roughly is 5 figure amount. So bila benda tu dah terbukti and kalau nak menjadikan saya lebih yakin, saya siap spend lagi duit tu. So kali ni saya spend cuma untung je lah. So cuma kali ni bila kita look forward into the future 10x, 100x, saya lebih yakin nak letak 6 figure pula kali ni. So harap-harap boleh jadi jutawan macam Haziq. Okay, terima kasih Syuk. Right, okay, terima kasih Syukri. Next kita panggil salah seorang daripada CDG Club, Abang Nizamuddin. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So, Abang Nizam, nak tanya sikit. So, bila join CDG Club ni? Assalamualaikum dan selamat malam semua. Saya actually join Six Digit Club starting Jun 2021. Hampir dah setahun dah. Nizam, so kenapa tiba-tiba masuk CDG Club ni? Kan masa tahun lepas macam tak ada orang masuk kan. Saya pun tak ikhlas sangat. Just suka-suka je ajak member-member macam tu je. So, kenapa join? Rasanya dalam 5 orang je masa tu. Termasuk saya lah. Kenapa join? Sebab nak explore cara untuk buat passive income satu. Nak explore lagi instrumen-instrumen lain untuk investment lah basically. Sebab saya peminat tegar emas. So usually saya akan guna duit lebih untuk beli emas lah. Tapi kali ni lepas kenal Haziq, bila cakap pasal cryptocurrency, saya start buat research sendiri and nampak macam menarik lah macam tu. So I want to take this opportunity untuk belajar lah sebenarnya. Sebab tu saya join club ni. Nizam, so apa jadi kepada Nizam kalau tak masuk CDG Club? Kalau tak masuk CDG Club, mungkin saya akan tertinggal dari segi pengenalan terhadap cryptocurrency. Sebab cryptocurrency yang saya tahu bakal menggantikan fiat currency yang akan yang digunakan pakai sekarang. So untuk pengetahuan, lepas saya join Six Digit Club, mula-mula saya tak letak banyak sangat lah. Rasanya dalam
lebih kurang macam Syukri juga masa tu. Tapi disebabkan masa tu saya join ngam-ngam saja, masa tu ada buran, so sudah dapat dalam 4 digit lah masa tu. Pulangan lah dalam 30% of my return juga. And untuk awal tahun ni saya pun dapat dalam 5 digit lah in terms of profit lah daripada investment saya lah. Ya. Tak banyak, dalam 5 digit start from number 1 lah, macam tu lah. Ya. Aizam, so apa pengalaman manis bila join CDG Club ni? Okay, pengalaman manis yang saya boleh recall, networking satu, nombor 2, saya dapat banyak platform cryptocurrency yang sebelum ni saya tak tahu langsung. Contoh macam Luno, macam Binance, macam perkataan yang baru macam staking. Sebelum ni zero, memang tak tahu apa-apa. Even BTC, ETH, XRP, apa benda tu, I have zero knowledge. So once dah join dalam group ni, saya rasa macam happy lah bila tahu benda-benda baru ni. So bila bersembang dengan member-member yang tahu pasal cryptocurrency, rasa macam happy je lah. Contoh, you ada member yang main Dota, bila jumpa member lain yang main Dota juga, you rasa excited macam tu lah. So bila you bukan Dota player, tapi you boleh cakap dengan orang yang main Dota, rasa macam tak ada connect tau. So bila ada geng yang tahu pasal cryptocurrency ni, dia macam ada connection lah dari segi knowledge transfer, knowledge exchange lah, macam tu lah. So itu macam pengalaman manis lah. Yeah. Okay, terima kasih Zam. Okay, alright. Tu adalah yang join tahun lepas kita kali ni saya ingin jemput yang baru join tahun ni. So kita jemput Hanis. Assalamualaikum dan selamat malam. Hanis, bila join CDG Club ni? Saya join CDG Club tu bulan 12, tapi sebenarnya dah expose dekat CDG Club daripada bulan 3 2021 lagi. Okay. Nis, so kenapa join CDG Club? Dulu kan sebelum ni memang ada main sendiri kan, kripto kan. So kenapa nak join CDG Club pula? Okay. Dia punya senario dia, saya start tahu cryptocurrency awal tahun 2020 lah. And then try main seorang, tak ada geng apa semua kan. And then masa first approach Aziz tahun April tu pun tak tegar hati lagi. And then buat banyak duit apa semua. And after that saya lost banyak lah. Lebih kurang portfolio loss dekat 60 to 80% lah. And then sampai tak tahu cara nak cover balik apa semua sebab saya banyak fokus kat TA. And then bila tahu Haziq ada buat CDG Club and focus on cryptocurrency, saya rasa macam I need to start back from zero lah. Maksud dia nak cari balik group dan juga nak cari balik mentor lah untuk guide me back. Okay, so apa beza dia kalau belajar sendiri kripto ni dengan join community ni? Okay, first kali macam saya bezalah sebab saya memang dah expose dekat dunia kripto macam mana apa semua. Tapi apa benefitnya saya nampak untuk orang yang tak belum masuk, yang tak ada knowledge apa sangat kan. Satu, CDG Club ni dia belajar pada fundamental. Dia ajar apa tu sebenarnya cryptocurrency, apa tu sebenarnya teknologi blockchain apa semua. Dan senanglah untuk orang yang, sebab benda terlampau banyak kat apa, kita belajar sendiri lain dengan kita belajar berguru. So itu satulah kebaikan dia. And second yang saya nampak untuk saya yang dah tahu cryptocurrency ni, better ada support team dan juga continuous information yang Haziq and the team dah tapis awal-awal. So bukan noise lah. So kita dapat at least 1-2 days before benda tu berhappen. So kita opportunity tu banyak dan kita tahu apa nak hadapi dan kita senang untuk make a decision lah. Dan sekarang pun walaupun saya baru start balik dan saya nampaklah hasil tu untuk saya punya portfolio investment dan trading.
Okay, alright. Nis, terima kasih Nis. So kita look forward untuk this journey together. It's a lifetime journey. Ia bukannya macam join setahun dah, tak ada. Kita nak result, kita nak semua komuniti ni berjaya. Okay, so ada yang bertanyakan tentang macam mana kelas. So untuk komuniti CDG Club, kita buat kelas setiap minggu kelas dan secara online, dan kita record juga kelas in case ada yang busy tak dapat nak join, ada yang dekat offshore, ada yang bekerja, so penting untuk kita record. Tu yang pertama, kelas ni yang sangat penting, ia adalah fundamental. Yang kedua, coaching. So untuk pengetahuan anda, walaupun saya trading juga, tapi dalam masa sama saya kalau anda tengok WhatsApp saya memang selalu busy lah, bantu kadang-kadang angkat telefon, calling, sebab saya pun coaching seorang-seorang. Bagaimana mereka nak, contoh jika ada masalah dan sebagainya, tidak faham, contoh nak main besar, nak buat loan, so saya akan advice. Saya akan tunjuk jalan, kalau buat macam ni risiko dia, macam ni risiko dia. Betul kan, kita kadang kita buat coaching. Kalau yang dekat media boleh lah face to face, kalau yang tempat lain memang kena online call lah. Itu perkara biasa. Dan yang is quite important is CDG Club. So dalam keadaan lihat kat sini kan, ni adalah CDG Club punya group. Saya dah combine kan tahun lepas dengan tahun ni. So sebelum apa-apa yang berlaku, saya akan inform awal. Bila buran nak start, bila yang harga akan boom. So kita akan inform awal dalam tu, dan announcement apa semua kita akan maklumkan. Sebagai contoh kan, semasa Rusia serang Ukraine, harga jatuh teruk kan. Tadi pada masa itulah terus saya announce dalam group, guys, all in, pump all in. Dalam masa berapa jam sahaja, dia jatuh tu dalam petang, dan waktu Malaysia masa tu dalam petang, dan mungkin dalam pukul 12 sampai pukul 4, sekejap 4 jam lah turun. Lepas tu selepas pukul 4 tu dia recover balik sampai malam, lebih tinggi daripada harga jatuh. Dan kalau siapa yang dah beli pada masa jatuh tu, sekejap je dah 100% profit. Dan sejak daripada perang itu, jadi saya pun announce dalam group, guys, saya akan buat maximum loan, personal loan. Sebab apa? Bila dalam sejarah, bila mana berlakunya perang, akan berlakunya perubahan dalam sistem perbankan. Dan inilah akan mempercepatkan adoption kripto. Dan saya bukan cakap sebarangan. Saya dah tengok wallet government diorang dah start beli quite banyak. Tapi dia tengah beli dalam keadaan slow supaya dia tak impact harga. Itu yang kelebihan kripto. Kripto bukan sahaja kita trading, kita boleh lihat wallet, kita boleh spy wallet orang. Kalau saya pun boleh spy wallet yang saya nak lah. Tapi kita akan spy wallet orang yang kaya lah. Dan government dah beli banyak dalam benda ni. Jadi benda tu kadang-kadang announcement ni cepat tau. Benda tu berlaku cepat. So saya tak dapat nak update, saya terus update dalam group bagi announcement. Dan dalam Facebook group kita akan letak tutorial recording dalam tu. Dan yang kalau kat sini yang kanan sekali ni, bagi yang nak main trading hari-hari, kita ada Crypto Signal CDG Club ni, di mana setiap hari memang ada signal ni, dan kita bayar benda ni. Okay, CDG Club bayar benda ni dekat full time traders untuk dia buat duit, untuk dia tolong technical analysis. Namun tetapi saya tak galakkan, sebab kalau boleh anda buat sendiri. Namun kalau nak cepat, boleh terus janakan duit. Ada yang pakai benda ni dapat banyak, 20%, 30% profit. Itu terpulang lah anda buat profit. Cuma kalau boleh, bila anda ada ilmu, anda boleh buat sendiri. Yang ini, Crypto Signal ni hanyalah guideline untuk bantu sahaja. Right? Benda ni semua boleh buat sendiri. Just guideline lah, just untuk signal premium. Jika kita busy, kita kerja bukan gaji, tak sempat nak ni, tengok signal cantik, tengok analysis dia cantik, okay, terus bam, betul petang jual, dah dapat profit banyak dah. Alright, jadi kesimpulannya untuk webinar ini, RM10,000 tu anda boleh gunakan apa yang anda nak. Pilihan di tangan anda, RM10,000. Anda nak simpan, anda nak gandakan, anda nak belanja, terpulang, itu adalah kehendak anda. Kita tak boleh nak ubah apa-apa. Namun jika anda pilih cryptocurrency, ia merupakan lubuk emas dan kekayaan.
Namun cryptocurrency ni ada risiko-risiko yang perlu dihadapi sebab dia sangat-sangat lubuk emas dan sumber kekayaan. Terlalu banyak orang yang scam dalam ni. Terlalu banyak orang yang buat rug pull. Rug pull ni adalah dia macam beli, dia buka coin, orang beli tapi tak boleh jual. Betul, dia terus jual habis. Scam lah, senang cerita lah scam. Banyak sangat ada investment scam. Dan yang saya paling sedih sekali bila saya buka Facebook, saya tahu itu adalah scam, investment scam. Tapi dia ajak orang main kripto. Saya lihat Facebook ad tu 24,000 orang komen. Betapa saya kesian dengan orang luar yang tak tahu pasal kripto tapi nak main kripto tanpa ada pengetahuan. Main kripto lagi okey lagi kalau main sendiri. Kalau letak duit ni bagi dekat orang untuk trading kripto dan orang tu adalah scam, kesian lah, agak kesian. Dan banyaklah saya tengok dalam Facebook ad tahun lepas masa buruan, Allah, terlalu banyak scam. Namun saya faham benda tu dan itulah kenapa si Digit Club ni buat supaya korang boleh jadi kaya sendiri. Tak perlu kena invest kat orang. Korang invest dengan ilmu dan dengan ilmu korang boleh menjadi jutawan sendiri. Alright. So pilihan di tangan anda. Cryptocurrency masih awal, masih terlalu awal lagi, masih belum mature dan government belum lagi regulate benda ni. Jadi masih ada grow. Alright. Ataupun jika anda tak nak main cryptocurrency sekarang, it's okay. Anda boleh tunggu 2030 dan saya percaya pada tahun 2030 semua kena pakai cryptocurrency. Semua teknologi kena pakai cryptocurrency. Jadi nak tak nak anda akan jadi user cryptocurrency secara automatik. Seperti juga anda adalah user internet pada masa sekarang. So pilihan di tangan anda. Itu adalah kesimpulannya. Alright, sebelum kita buka question answer, kita akan buat lucky draw untuk hari raya. Jadi kita akan right, ni adalah senarai nama. So kita akan cabut 3 untuk lucky draw. Baik, saya dah letak kalau ikut senarai nama ada 58 Yang ini adalah yang pukul 15 minit sebelum pukul 9. Right, jadi saya generate. Okay, lucky draw yang pertama dimenangi oleh nombor 7. So nombor 7 Muhammad Firdaus bin Abdullah. Firdaus ada kat sini? Boleh komen? Boleh buka mic? Firdaus ada kat sini? Muhammad Firdaus bin Abdullah. Kalau tak ada kita akan bagi pada orang lain buka ruang pada orang lain. Muhammad Firdaus bin Abdullah. 1. Muhammad Firdaus bin Abdullah. 2. Kita akan Firdaus ada tak kat sini? Sila maklumkan jika ada kat sini. Okey. Muhammad Firdaus bin Abdullah tak ada. Okey, jadi kita bagi peluang kepada yang lain yang hadir. Alright. Next, terusnya. Nombor 41. So 41 siapa? 41 Khalid. Khalid ada kat sini Khalid? Khalid sila. Ada. Okey Khalid. Okey Khalid, tahniah, anda adalah pemenang lucky draw untuk hadiah raya. Alright, yang pertama. Jadi kita ada lagi 2 orang. Oh, sikit lagi jongkok sikit lagi. Tak apa. Kita cuba ada 2 lagi ruang. Apa hadiah? Nanti kita akan maklumkan. Anda boleh pilih, dia ada pilihan. Tapi barang raya lah, nak baju ke, nak duit raya ke dan sebagainya lah, kita akan bagi pilihan. Boleh pilih Alright, seterusnya. Tahniah Khalid. Seterusnya. Jeng. Okay, nombor 22. 22 siapa? Okay, Jacinta, sila. Ada kat sini? Ada. Jacinta? Ada. Okey, tahniah. Okey, tahniah Jacinta. Anda adalah pemenang lucky draw yang kedua. Okey, inilah pemenang lucky draw yang terakhir. Nombor 49. Lihat siapa nombor 49. Baizura. Baizura ada kat sini, Baizura? Ada. Okey, tahniah Baizura. Khalid, Jacinta dan Baizura, nanti kami orang akan kontak anda untuk anda pilih apa hadiah raya yang anda nak. So, tahniah kepada semua
Jadi itu sahaja untuk malam ini. Kita buka kepada question and answer. Tanyalah apa yang anda nak. Boleh buka mic ataupun anda ingin tanya dalam chat. Ada soalan? Boleh buka mic juga kalau nak tanyakan soalan. Boleh tanya apa yang apps yang platform yang korang guna? Okey. Apps. Setiap apps ni dia ada function-function yang berbeza dan ada ada fungsi-fungsi berbeza. Untuk long term dan untuk trading, kami gunakan yang pertama adalah Binance. Right? Sebab apa? Binance dia punya transaction per day dia sangat-sangat tinggi. Jadi ia banyak week. Banyak week ya, artinya kita boleh beli harga-harga murah lah. Alright, tu Binance. Alright, yang kedua kita akan main KuCoin. Huobi kita tak main sebab Huobi dia punya fee dia agak mahal. Dia setiap kali taker and maker 0.2%, which is 2 kali ganda fee daripada Binance. Yang kedua adalah Huobi. Adalah KuCoin. KuCoin ni boleh main short term untuk kita hunting coin-coin baru, coin-coin yang tak famous, coin-coin yang tak ada kat Binance, dan fee dia pun sama 0.1%. Alright. Dan selain pada itu kita juga main MEXC Global. Kalau anda lihat keluar berita baru-baru ni kan, Binance kerjasama MEXC Global. MEXC Global ni dari Malaysia. Jadi MEXC Global ni kelebihan dia banyak keluar coin-coin baru tau. Jadi untuk yang dah lama dalam CDG Club ni, kita akan yang join tahun lepas ni, sebab syllabus dah jauh kan. Jadi mereka ni kita akan main kita akan main buat trading hari-hari. Maksudnya kalau ada coin baru listing, kita akan buat 100% dalam masa sehari je. Kita hunt coin baru, dapat 100% dalam masa sehari. Betul, esok buat lagi, lusa buat lagi 100% setiap hari. Itu adalah high risk punya game lah. Tapi mula-mula kita akan main fundamental, which is long term punya game. Reward low risk tapi high reward juga. Reward pun tak besar. Tapi tak besar-besar reward pun dalam 2-3x jugalah. Okay, itu yang high risk. Okay. Ada soalan lagi? Six Digit Club ni dia ada buka macam satu ruang untuk kita invest tak? Contoh saya ada 10,000 kan. Okey, contohlah saya keluarkan 10,000 ni, saya invest kat Six Digit Club ni. Ada tak investment? Ada. Okey, untuk investment ni kita panggil hedge fund, dan benda ni masih baru lagi disebabkan sebelum ini ada yang join CDG Club, tapi bukan saya apa, dia agak senior lah, senior citizen. Jadi agak lambat sikit nak masuk sebab kripto ni dia benda-benda yang macam gen muda lah, punya teknologi. Jadi lambat nak masuk, lambat nak faham. Jadi sebab itu kita buka hedge fund ni untuk bantu dia janakan kita invest capital dia. Cumanya hedge fund ini dia punya lock period dia 1 tahun. Dan dia punya unlimited profit dia unlimited. Maksudnya kalau profit 200, 300, 400% dapat, namun 50% akan kepada CDG Club, 50% kepada kepada investor. Dan minimum untuk hedge fund ni, walau apa pun yang berlaku, minimum adalah 20%. Alright, 20%, daripada 20% sampai unlimited punya income. Namun dalam masa 1 tahun. Meaning dia, ROI dia 20, ambil yang minimum adalah 20% lah. Maksimum wallahualam. Cuma saya lihat kita tak dalam tengok itulah kita tak payah tengok maksimum, kita tengok minimum dia. Sebab maksimum ni kalau ditengokkan dari segi market cryptocurrency ni, dia a bit vast, dia flexible. Betul. Dia flexible. Tapi apa yang saya fokus untuk market crypto kali ini mungkin boleh buat 2 ataupun 3x lah. Itu untuk main yang low risk punya market. So low risk ni untuk 1 year. Semua untuk 1 year punya duration. 1 year punya duration. 1 year punya duration. Sebab kita nak ambil masa untuk trading, ambil masa untuk cairkan, dan kita main coin yang low risk. Maksudnya coin yang high yang high market cap.
Dia punya gain tak besar, 2-3x je, tapi at least dia low risk. Kita tak pergi ke yang high risk, which is profit besar tapi boleh jadi rugi juga. Jadi itu kita tak gunalah untuk investor, untuk hedge fund. Ni nak tanya, berapa fee untuk kelas SDC ni? Dia macam mana kelas dia? Every night? Are we going to have trading macam daily trading, night trading ke? Macam mana? Ada kelas ke tak? Ada kelas. Live trading. Alright. Untuk kelas CGG, untuk yuran CGG Club ni 22499 selama-lamanya, one off sahaja, one off. Okey, dalam CGG Club kita ada kelas setiap hari Selasa malam. Right, Selasa malam. Namun jika tak dapat, ada recording dia. Dan kita akan mula daripada step dia, kita main yang low risk. Low risk ni yang low risk tapi low return. Dia tak besar. Low return dia pun kita target dalam 1 hingga 2x lah dalam masa beberapa bulan. Cuma from that baru kita pergi ke medium risk dan baru kita pergi yang high risk, dan yang terakhir which is dalam quarter 4, bila anda dah 9 bulan bersama Strategic Club, baru kita akan belajar game shitcoin. Shitcoin lagi sangat-sangat high risk tapi reward dia sangat-sangat besar. So kita ikut level. Right? Okay. Sekarang ni soalan saya seterusnya adalah berbalik kepada topik kita ni. KWSP 10K tu 3 kali ganda dalam masa 3 bulan Macam apa strategi yang dah SDC sediakan untuk program ni? Kami orang dah fokus buran akan happen tak lama lagi, right, which is dia akan happen pada bulan 4, bulan 5. Dan bila mana duit dapat daripada apa? Boleh ulang tak? Buran ni kami orang dah fokus 1st of April buran akan bermula, which is kalau anda lihat sekarang buran dah start tau, tapi dia dalam skala slow, dalam skala kecil, but tapi ia still buran. Maksudnya harga naik, dan harga yang naik tu bila dia turun, dia akan turun daripada harga yang sebelum ni. Support dia macam support and resistance. Okay. Dan untuk KWSP kan duit masuk 26 April. Bila dah pada 26 April tu, buran mungkin berlaku pada bulan Mac ataupun extended sampai bulan Jun. So dalam sebulan tu sebenarnya boleh dapat dah 2x. Namun kita extend kepada 3 bulan sahaja in case buran ni berpanjangan. So ini untuk target short term lah. Yes, untuk short term. Tapi even short term pun itu pun still dikira long term jugalah, sebab buran ni memang dia bukannya berlaku setahun 2 tahun tau. Untuk dia akan berlaku dalam 2-3 bulan. Itu dia akan turun balik. So kita main macam ni. Bila buran kita sebelum buran berlaku kita beli, bila buran dah berlaku kita jual. So bila dijual dia turun balik, kita boleh beli balik. Kita nak maximize profit lah. Menjawab soalan? Okay, pas. So at least dalam masa ruang 3 bulan tu memang boleh capai lah. Cuma saya punya target 1 bulan je dah capai sebenarnya dalam bulan. Kita tak 3 bulan lah. Untuk play safe. Kata apa? Play safe. Jangan letakkan terlalu ambitious sangat. Tapi macam you guna trading ni as looking at the graph, or you are more focused on fundamental? Basic crypto ni adalah fundamental, dan fundamental itu adalah economic analysis. Berbeza dengan forex dan lain, sebab forex ataupun saham kena tengok graf kan. Bukan saham forex kena tengok graf. Tapi dalam kripto ni kalau anda tengok graf sahaja 50% je tepat. 50% lagi kena buat economic analysis, di mana anda kena kaji dari segi fundamental kripto ni untuk apa? Apa tujuan dia? Apa projek dia? Siapa yang beli? Siapa yang well dia? Apa projek in the future? So benda macam ni kalau anda tahu awal, anda tak perlu tengok graf pun. Dah tahu harga akan naik tak lama lagi. Dan memang harga akan naik. Bila dia launch benda tu terus naik. Tak payah tengok graf pun. Itu adalah basic fundamental. Cuma dia bukannya hari-hari lah. Maksudnya dia kena mungkin ambil masa 2-3 hari ataupun seminggu, kadang sebulan. Sebab untuk projek economic analysis ni dia bukannya bergerak laju. Itu dah 50%. Bila 50% ni dah tepat, kita ambil lagi technical analysis. Memang dia jadi, kita boleh predict lah berapa harga yang dia akan pergi.
Itu berbeza sikit lah di antara kripto dengan forex, sebab kripto ni dia gabungan economic analysis dan Okay, thank you. Okay, alright. Tapi long term saya beritahu long term growth dia sangat besar sebab government dah start masuk. Regulation is on the way, cuma dia takkan happen sekarang. Dia akan happen dalam at least 5 tahun. Selepas 2025, 2026 baru kita akan nampak regulation tu akan bermula lah. Maksudnya mungkin Malaysia akan dah start pakai. Tapi dia takkan pakai sebelum 2026 lah. Lama lagi lah. Which is selepas 2026 hingga 2030 tu mungkin akan start pakai. Kita boleh lihat petrodollar, US dollar pun dah start jatuh sebab inflation. Jadi perlu pada solusi. Perang Rusia dengan Ukraine. Dan itu adalah sebab kenapa saya buat personal loan. Bila perang ni, bank akan tukar sistem, SWIFT system, dah tukar SWIFT system. Betul sekarang ni kita lihat Rusia, nak beli gas dekat Rusia, kena pakai rubel, pakai yuan ataupun pakai bitcoin. US, no. So nampaklah impact. Dan benda ni kita dah cakap awal. Kita cakap awal sebab apa? Kita tahu awal economic analysis punya economic analysis punya ni result, dan economic analysis ni adalah benda-benda fundamental dalam kripto. Benda tu kita akan belajar dulu dan semua orang boleh buat sendiri lah economic analysis biar tahu coin mana yang boleh hijau. Alright, ada lagi soalan? Okay, sudah pukul 10. So ada lagi soalan? Kita boleh target satu jam. Yes. 2499 ni kita akan pulangkan semula bila anda dah habis belajar, dan kita akan pulangkan semula dalam bentuk coin 6 digit club. Sebab kita dalam progress untuk membuat coin baru, which is 6 digit SDC punya coin crypto. So nanti siapa yang bayar tu dia akan dapat balik lah 249 dalam bentuk crypto. Dan anda perlu simpan sebab kita ada projek untuk buat coin ni pergi lebih mahal lagi value dia in the future. Right, jangan risau. Saya memang ada duit kalau macam saya untuk saya buat duit sendiri, saya memang pakai daripada personal loan untuk invest. Kenapa nak pakai duit sendiri kan? So kita guna personal loan, kembangkan lagi. Kalau macam saya pun, even gaji saya pun semua saving, semua saya pergi ke kripto. Buat apa? Sebab kripto dia punya growth dia sangat-sangat besar. Jadi saya selagi tak capai macam mana, sebab growing kripto ni saya beritahu selagi government tak regulate kripto, selagi government tak pakai kripto, selagi tu kripto masih murah. Ingat benda baik-baik. So sekarang ni masih murah. Kalau government dah pakai kripto, semua dunia dah pakai kripto, jangan harap untuk dapat profit sampai 10x, 100x. Agak sukar. Sebab apa? Dah mature. Dah jadi mainstream. Jadi masa bila nak main benda ni, kita senang bagi contoh, kalau anda nak invest Tesla masa di awal penumbuhan. Kalau anda invest Facebook masa di awal penumbuhan Facebook. Termasuk juga TikTok. Tu sebagai contoh lah untuk anda nampak. So sebelum dia famous, kita kena buat sekarang. Sebelum kripto ni government suatu dunia pakai, sebelum kita dah kena start masuk dan involve dalam kripto. Anda ada pilihan seperti mana kesimpulan tadi, sama ada anda nak start sekarang dalam cryptocurrency ataupun anda terpaksa masuk dalam cryptocurrency sebab government dah regulate cryptocurrency. Nak tak nak terpaksa pakai cryptocurrency. So anda ada pilihan. Macam internet lah. Dulu orang government tak nak internet. Kata ngaruh internet, kita takkan internet. Last government pun pakai internet. Sebab ia disruptive teknologi. Itu adalah internet. Dan the next is cryptocurrency. Dia adalah disruptive. Right. Ada lagi soalan terakhir? Soalan terakhir? Okay. Jika tak ada, kita cukup sekadar situ. Webinar gandakan 10K KZSP anda dalam masa 3 bulan. Jadi anda buat pilihan sebaiknya. Jika anda tak nak ambil risiko, saya cadangkan anda simpan dalam KWSP, ASB. Silakan itu. Tapi kalau anda nak pergi lebih jauh, anda nak belajar, anda boleh buat pilihan. Alright. Okay, itu saja. Namun saya ingatkan kepada anda, kalau boleh elakkan daripada belanja sesuka hati. Sebab sebegitu macam ni kalau anda ingin hidup senang, anda perlu tangguhkan kehendak anda. Baru anda boleh hidup senang. Hadik tu ada soalan daripada chat tu.
Soalan chat. Kesian dia tanya. Oh, soalan boleh buy insurans. Setakat ni belum, setakat ni tak ada lagi function, tapi kita boleh bincang untuk kita atur lah. Siapa yang tanya, nanti PM admin nanti kita akan atur. Kita akan buat, tapi kena bayar pakai credit card lah. Kita akan buat macam installment. Kita boleh buat yang tu lah. WhatsApp. Ada admin yang WhatsApp tak? WhatsApp nombor tadi. Yang WhatsApp tadi. Tak ada kredit di sana. Tak apa, nanti kita discuss offline. Okay. Namun, yep. Okay. Alright. Dia pakai kad kredit juga sebab dia installment. Dia pakai installment. Tapi tak apa, nanti kita check ada cara lain tak. Okay. Itu saja. Kita jumpa lain kali. Moga apa yang baik itu datang, apa yang baik itu datang pada Allah SWT, dan apa yang buruk itu datang pada diri saya sendiri. Dan jika ada salah silap, saya mohon ampun. Moga kita semua berjaya dalam ilmu kewangan. InsyaAllah. Kita jumpa akan datang. Bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Waalaikumsalam. To the moon.